A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit analisis saya, analisis terjemahan untuk berita ekonomi secara ringkas berdasarkan terjemahan yang dilakukan pada minggu kedua. Baik, seperti mana yang kita lihat, ini adalah terjemahan saya pada minggu kedua dan telah dianalisis pada minggu ketiga, iaitu berkenaan istiqbal talabat tasdirul miyah al-mu'ba'ah, iaitu persetujuan permohonan mengeksport air minuman botol. Ini adalah hasil terjemahan saya, terjemahan yang telah saya lakukan. Dan kemudian beralih kepada analisis terjemahan yang saya lakukan untuk berita ekonomi ini adalah berkenaan dengan analisis di mana dalam penterjemahan berita ekonomi ini, pada mulanya saya lihat secara umum terlebih dahulu, terjemahan secara rambang apa yang nak disampaikan dalam berita ekonomi ini. Kemudian dalam terjemahan juga saya merujuk kepada makna asal perkataan, makna-makna istilah yang kita tak pasti kesahihan dia melalui kamus ataupun alat-alat menterjemahlah seperti Google Translate, antaranya Reverso, Al-Ma'ani dan kamus-kamus yang lain. Kemudian nak jadikan ayat itu supaya ia menjadi lebih mudah difahami oleh pembaca sasaran. Jadi terjemahan tersebut kebanyakannya saya terjemah secara bebas, iaitu mengikut kemudahan pembaca sasaran dalam nak memahami teks berita ekonomi, serta menggunakan istilah-istilah yang tidak terlalu, orang kata, susah untuk pembaca memahami. Contoh, andai kata pembaca tersebut adalah di kalangan umur remaja, jadi kita dedahkan dulu dengan istilah-istilah yang lebih mudah untuk mereka faham, untuk mereka terapkan dalam minda. Jadi makna yang saya buat dalam teks berita ini adalah makna teks yang betul, tapi tidak lari daripada makna asal teks terjemahan tersebutlah. Okay. Selain itu, terdapat juga yang diterjemah itu kepada ayat yang lebih senang, lebih mudah pembaca sasaran nak memahami isi-isi penting berita tersebut. Di mana sebab antara sasaran, pembaca sasaran saya adalah tidak semestinya di kalangan orang-orang dewasa saja nak baca berita ekonomi. Kadang-kadang pelajar sekolah juga memerlukan berita-berita ekonomi untuk sebagai tugasan mereka. Jadi contohnya saya ambil kepada ayat Jami'ul Syurut Al-Matlubah. Kalau diikutkan, maksud asalnya adalah keseluruhan ayat yang dituntut. Jadi ayat ni saya tukarkan, iaitu saya terjemahkan dia menjadi ayat yang mungkin lebih ringkas dan lebih padat, di mana orang lebih mudah, pembaca lebih mudah memahami, iaitu saya tukar kepada memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan daripada keseluruhan syarat yang dituntut. Dia membawa maksud yang sama, cumanya menggunakan ayat terjemahan yang berbeza. Sebab saya nak sesuaikan dengan ayat sebelum ayat tersebutlah. Jadi seterusnya, terdapat juga pada sesetengah perkataan dalam perenggan sebelum ini, di mana perenggan di atas dia ubah suai menjadi ayat mengikut pemahaman juga penjelasan penterjemah bagi menyesuaikan dengan keseluruhan perenggan tersebut. Contoh yang saya ambil adalah pada ayat ini, iaitu yang bermaksud pengeksportan air minuman sejuk yang tiada berisi miyah syarbul ghairul mu'ba'ah wasalju ila kharij Saudiah. Jadi ayat ini saya terjemahkan untuk selaraskan dengan ayat dalam perenggan itu dan ditukarkan perkataan asal kepada makna yang lebih jelas, tapi tidak lari kepada maksud sebenar apa yang nak dibawakan dalam berita tersebut.
Baik. Jadi, itu antara analisis terjemahan saya secara ringkas. Okey, baik, seterusnya adalah berkaitan vocab ataupun perkataan-perkataan, istilah-istilah baru yang saya dapat dalam hasil terjemahan berita ekonomi ini. Iaitu perkataan yang saya dapat, terdapat 8 perkataan baru untuk diri saya dan juga untuk kawan-kawan saya lain yang boleh digunakan dalam hasil terjemahan ataupun kita letak dalam kamus harian kita. Jadi antaranya adalah at-tansiq, penyelarasan, tasdir, ekspor, wasi'ah al-arbuah, kapasiti package ataupun kapasiti pengeluaran, wa-tharwa al-mu'daniyah, sumber mineral, rumus al-jumrakiyah, kod custom, at-taqah, tenaga, miyahu syarwa al-mu'bah, air minuman botol dan sebagainya. Jadi, ini adalah antara vocab iaitu istilah-istilah baru yang saya dapat dalam hasil terjemahan saya. Sekian daripada saya. Itu saja analisis secara ringkas yang boleh saya syarahkan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.